Siapa lagi Nabi yang tough dari segi persaingan dengan Nabi kita? Nabi Musa alaihissalam. Kita Nabi Musa kita respect, kita sayang Nabi Musa. Sebab Nabi Musa kalau bukan kerana jasa dia, kita semayang 50 waktu sehari tuan-tuan. Kalau bukan kerana jasa Nabi Musa yang suruh Nabi adjust balik. Asalkan Isra' Mi'raj Nabi bawa perintah 50 semayang, Nabi Musa tahan. Nabi Musa tanya apa perintah dapat? 50 waktu semayang. 50 apa? Banyak. Umat engkau kecil-kecil, tak payah minta kurang. Nabi naik turun sampai tinggal 5 tu pun Nabi Musa cadangkan minta kurang lagi. Nabi kita jawab, saya dah malu lah bang, turun naik pada 50 tinggal 5. Tapi kalau lah Nabi kita hendak naik lagi, alangkah untungnya kita. Patut kita semayang setahun sekali je, time raya. Tak payah masjid kena sumpah seranah tutup masjid. Tak daya tuan-tuan, muka baru ada cahaya sikit, berapa bulan nak lebah muka, kutuk dia orang bodoh punya tu imam macam-macam. Imam bodoh, Yahudi, Freemasonnya. Baru ni ada cahaya sikit. Rupanya hidup kena kutuk ni, hilang cahaya pada muka. Hilang cahaya, tengok macam tak ada cahaya, nak mati juga. Rupa kena sumpah dia jemaah, tak boleh datang semayang. Kita yang kena. Kita kena. Ni dah masjid buka, dia sumpah pula jarak sah. Macam tanam pokok getah, dia kata sudah saya kena sumpah kita ni. Jadi penyanyi senang tak kena sumpah. Puji dia orang siang malam. Tuan-tuan sekalian, Nabi Musa kita ucap terima kasih. Tapi banding Nabi Musa dengan Nabi kita punya sabar lagi luar biasa. Apa cerita? Cerita ni begitu. Nabi Musa, ni cerita dalam Quran. Nabi Musa ketika dia pergi ke Bukit Tur Sina untuk menerima wahyu, dia keluar 40 hari. Dia naik ke bukit 40 hari. Jadi umat dia tinggal di bawah. Bagi tuan-tuan yang pernah ke Semenanjung Sinai di Mesir, jadi di bawah tu macam padang pasir saja. Bukit pun bukit-bukit batu gitu. Dia tinggalkan kaumnya di bawah, dia naik ke bukit bermunajat kepada Allah. Siapa yang tolong jaga umat dia? Yang jaga umat dia ketika itu adalah Nabi Harun. Nabi juga. Dia pun tinggal 40 hari. Selepas dia selesai munajat, Nabi Musa turun semula, dia dapati kaum dia dah bubar parti. Bubar parti lah kita panggil. Keluar parti, tubuh parti baru. Tebuk batu-batu apa semua, buat sembahan. Musa Samiri buat patung lembu bagai-bagai apa semua, sembah. Apa perasaan Nabi Musa? Nabi Musa kesal lah, marah. Kenapa marah? Sebab dia dah wakilkan Nabi Harun tolong tengok-tengokkan. Kalau dah rupa macam ni, macam tak ada orang jaga ni. Nabi Musa ni pula, ni untuk maklumat, Nabi Musa ni garang. Dalam Quran ada satu cerita, punca Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan sebagainya. Antara sebabnya masa dia muda-muda dulu adalah dia pernah tumbuk satu orang, mati orang tu. Nabi Musa boxing terror, dia hayun satu pelumbuk, meninggal orang. Nabi Musa kan jangan main-main. Jadi Nabi Musa ni bila dia tengok geng ni dah ukir batu, sembah patung macam-macam, orang pertama dia cari Nabi Harun lah. Allah rekodkan peristiwa itu dalam Quran surah Taha ayat 92 sampai 94. Qala ya Harun ma man'aka id ra'aitahum dhallu ala tattabi'ani afa asaita amri. Nabi Musa tanya kepada Harun, wahai Harun, apa yang menghalang kau daripada buat tindakan ketika engkau tengok mereka dah jadi sesat begini? Adakah engkau sengaja nak derhaka pada aku? Tuan-tuan, kalau kita baca ayatnya, kita akan bayangkan Nabi Musa bercakap dengan Nabi Harun berdepan. Kalau kita dramakan peristiwa itu, mungkin sambil berdiri Nabi Musa pegang tongkat, Nabi Harun berdiri tunduk takut. Tapi sebenarnya dah. Allah Ta'ala sambung dalam ayat itu, qala ya ibna la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Harun ketika ditanya oleh Nabi Musa, dia hanya menjawab, wahai saudaraku,
janganlah tarik janggutku dan janganlah pukul kepalaku. Rupanya Nabi Musa, dia tanya Nabi Harun sambil tarik janggut, kau main sini? Dia tarik. Absan kau tak tengok budak-budak? Pam sekali, tarik lagi. Bayangkan garang tak garang Nabi Musa. Nabi Musa garang. Lah mau tak sakit hati tuan-tuan, kita tinggal untuk tengok 40 hari saja dah jadi macam-macam. Marah dia. Dalam ayat yang lain, surah Al-A'raf ayat 150, qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kanu yaqtulunani fala tushmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh zalimin. Wahai saudaraku, sesungguhnya kaum kita menganggap aku ni lemah, tidak segagah kamu. Hinggakan wa kanu yaqtulunani, bahkan mereka berkonspirasi nak membunuh aku. Maka wahai saudaraku, wala tushmit bil a'da, jangan malukan aku depan musuh-musuh kita ini. Dahlah dia tak takut dengan aku, dia anggap aku lembik. Kau tarik-tarik pula janggut begini, jatuhlah lagi maruah aku. Wahai saudaraku, janganlah begini. Nabi Harun terpaksa minta kepada Nabi Musa, tolong santunilah dia. Ini surah Al-A'raf ayat 150. Tuan-tuan yang kulu kelim mendengar ceramah tentang Nabi SAW, pernah tak Nabi kita buat begitu pada siapa-siapa? Never. Baik sangat Nabi kita ni, baik sangat. Mungkin ada yang kata, agaknya Nabi kita tak diuji seberat Nabi Musa agaknya. Nabi kita mana pernah dikhianati oleh orang dia sendiri? Siapa kata Nabi kita tak pernah dikhianati oleh orang-orangnya sendiri? Nabi pernah dikhianati oleh sahabat, pernah, bukan orang munafik, sahabat. Kalau tuan-tuan masih ingat peristiwa yang masyhur, cerita Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu, seorang sahabat kanan Nabi, seorang komando tentera, veteran perang Badar. Tak semena-mena dia telah membocorkan rahsia rancangan serangan Fathu Mekah. Satu perancangan yang begitu sulit. Nabi bincang bersama dengan pakar-pakar strategi dia. Kita nak masuk ke pintu mana, pasukan satu buat apa, pasukan dua buat apa. Perbincangan dan mesyuarat itu, minit mesyuaratnya dibocorkan oleh sahabat. Dan ini satu pengkhianatan besar. Tuan-tuan, kesalahan membocorkan rahsia sulit negara, hukumannya hukuman bunuh, terutama keselamatan. Tapi Nabi kita ni, dia ni orang relax. Macam mana Nabi boleh tahu rancangan nak ke Mekah tu telah dibocorkan? Nabi ada special brand. Siapa special brand Nabi? Kita program kita malam ni pun ada special brand. Tapi special brand kita boleh kenal. Boleh cam tengok kuku, tahu special brand. Nabi punya special brand Jibril alaihissalam. Dah kalau Jibril yang jadi dia punya intelijen, mana orang boleh lawan? CIA tak boleh lawan, Mossad tak boleh lawan, Bukit Aman tak boleh lawan, intelijen tentera kita untuk lawan. Sebab Jibril dia nampak orang tak nampak dia. Mahal lah. Jibril datang beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, ini rancangan nak pergi ke Mekah ni dah dibocorkan. Siapa yang bocorkan? Dia pun beritahu kepada Nabi. Habis macam mana sekarang? Dia dah sampai ke sebuah tempat begini. Baiklah, terima kasih. Nabi pun terus panggil 3 orang UTK dia yang paling terkenal, iaitu Ali, Zubair dan Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhum. Ni UTK Nabi, sharp shooter semua. Jenis panglima pancung, tak bertanya, tak ada tanya. Panggil 3-3, Ali, Zubair, Miqdad, kau bergerak hari ini juga sampai di Raudatul Khah, cari satu orang perempuan, bawa surat. Rupanya Hatib bin Balta'ah dia pakai kurier JNT, rider dia perempuan. Amen. Rider dia perempuan.
supaya mengelirukan pergerakan. Kalau pakai rider laki-laki, kan rider laki-laki bawa kadang tak senonoh, horn rupa rumah orang macam nak roboh rumah orang ni hornnya. Jadi kalau rider perempuan tu ada sopan santun. Ni cerita di Mekah, bukan cerita rider kita okey, bagi salam semua. Tak ada horn gegar rumah, tak ada. Dia pakai rider perempuan. Jadi Nabi, ya, maklumat intelijen semua Jibril bagi. Gerak malam ni, insyaAllah hari esok boleh sampai Raudatul Khaf. Tahan dia kat sana, ambil surat. Ali, Zubair, Miqdad, tiga-tiga ni UTK, tindakan khas. Tak ada tanya sepatah pun. Tak adalah nak tanya, ya Rasul boleh bagi detail sikit dah, apa sebenar surat tu, apa benda, orang perempuan tu macam mana. Tak ada. Ini jenis suruh pergi boh, pergi je. Tak ada tanya apa pun. Dia terus pacu kuda malam itu, teruslah sampai ke lokasi Raudatul Khaf. Tiba mereka nampak satu suspek yang mencurigakan sedang menunggang kenderaan kuda. Jadi dia pun tahan. Sayyidina Ali terus, tak ada salam, tak ada pantun, tak ada syair, tak ada apa. La tukhrijanal kitab aw la nulqiyanna siyab. Kau bawa surat. Perempuan tu macam biasalah, surat apa ni, awak jangan main-main saya, jangan main-main dengan saya. Bawa surat. Tak ada surat, apa surat? La nulqiyanna siyab. Saya tak dapat surat, saya telanjangkan kau sini juga. Kau nak kena telanjang sini. Ni UTK punya style. Saya telanjang tengah padang pasir, ni laluan highway ni, Selamat Maju Jaya lah kalau tak ada baju duk tengah sini. Perempuan ni takut juga. Di zaman tu boleh ugut begitu sebab zaman tu tak ada suhakam. Boleh lagi. Sekarang ni jangan main-main ugut begitu. NGO berlambak sokong. Anjing orang sokong kan, ni pula kena bogi tengah padang. Main. Dia Ali dia peduli apa, suhakam muhakam. Dia hentam je. Bagi surat. Dapat surat, dia pun balik ke Madinah, bagi depan Nabi. Ali tak tahu surat apa. Ini komando. Nabi buka surat, panggil surat tergempar. Bagi Sayyidina Umar baca. Umar bila tengok surat menggigil. Maka katanya, ya Rasulullah, da'ni adrib unuku hazal munafiq. Ya Rasul, titahkan saya sekarang, saya kerat leher dia sekarang juga. Saya akan potong leher dia sekarang. Hatib bin Balta'ah pucat muka. Nabi tanya, kenapa awak buat macam ni? Hatib tak boleh nak cakap apa. Dia pun ceritalah benda yang sebenar. Ya Rasulullah, saya bukan nak khianat perjuangan kita, tidak. Saya hanya hantar surat kepada saudara-saudara saya di Mekah. Saya hanya minta mereka buat persiapan saja. Sebab kalau kita segerombolan 10,000 orang masuk Mekah, kalau kita tawan semula Mekah, nescaya akan ada PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan secara bersasar. Pasti banyak roadblock, banyak apa-apa, bekalan makanan, bahan mentah, kedai tutup, bagai-bagai. Jadi saya minta saudara mara saya tolong siap je. Siap beli tepung, beras, benda topak apa yang patut simpan di rumah. Saya tak ada niat nak ceritakan secara terperinci. Demi Allah kata, saya takkan khianat perjuangan kita. Disebabkan alasan dia itu turun firman Allah surah Mumtahanah ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa adukum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan musuh aku dan musuhmu sebagai teman setia BFF sesama kamu. Sampaikan kamu cerita pada mereka segala berita, dek kerana kamu sayang sangat kepada mereka. Surah Mumtahanah ayat pertama. Memang kita sayang pada dia, tapi tindakan awak boleh menghancurkan satu perancangan. Ayat ni juga kena kita guna jugalah. Tuan-tuan sayang pada rakan-rakan kita yang lain, silakan. Tapi jangan semua benda cerita. Politik juga ada benda simpan-simpanlah sikit. Tak bocor, jangan begitu. Jangan, agama tak benarkan. Sayyidina Umar tak puas hati. Tak ada. Hukum ya Rasulullah. Ini pengkhianatan. Kita kena ajar sikit. Jangan orang lain esok akan ikut perangai dia ni. Umar garang, dia kira nak kerat kepala ya. Nabi kata tak. Innahu qad syahida badran. Aku tak akan ambil tindakan kepada veteran perang Badar. Nabi dah buat keputusan.
Nabi ni kita tuan-tuan kita kena ikut dia punya tabiat perangai akhlak. Nabi sangat hormat, menghargai veteran tentera. Macam kita di Malaysia mana dia kita hormat sangat veteran tentera, buat kelakar lagi ada. Memang ada veteran tentera yang kerjanya buat kelakar je dalam internet, ada. Bawa tongkat pakai bulu kilir pelik-pelik, ada. Tak Nabi buat report je kerjanya, ada. Tapi kita kena hormat mereka kerana mereka menghabiskan separuh pada umur muda mereka mempertahankan tanah air. Kita kena ucap terima kasih kepada mereka. Kita ni muda-muda duduk melepok kedai kopi, ngisap beg apa semua, macam mana boleh jadi bebas? Kerana ada orang sedang berkawal sekarang sepadan tanah air. Sian, dia orang tiap-tiap tahun kena bawa tabung pula merayu Hari Pahlawan. Tak kena cara begitu. Ini orang yang berjuang untuk tanah air. Nabi dia sangat respect kepada veteran perang, sebab dia sanggup korban. Kita semua sanggup masuk askar? Belum tentu. Dia orang habiskan usia muda dengan kawat yang latihan teruk, hitam-hitam kulit berlatih, hantar ke Sabah, hantar ke Lebanon, hantar ke mana-mana. Jadi kita kena respect kepada veteran, tentera veteran, orang yang dah pencen. Kena sayang pada mereka. Kalau di negara luar, veteran ada tempat khas, tempat duduk dalam kereta api, ada tempat seat khas di airport dan sebagainya. Kita memang tak ada lah, kesian. Nabi kata innahu qad syahida badran. Ini veteran perang Badar, aku kena hormat pada mereka. Sebab perang Badar ni kata Nabi, mana-mana orang yang perang dalam peperangan Badar, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Wahai orang ahli perang Badar, lepas ni kamu buatlah apa saja kamu nak, kerana Allah dah perekodkan kamu ni pancikat wajib masuk syurga semua. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab peperangan. Tapi balik kepada tadi, bandingkan Nabi kita dengan Nabi Musa, beza. Tak adalah Hatib bin Balta'ah kena tarik janggut kami sini, kurang ajar. Habis rahsia kantor pakai JNT hantar ke Mekah apa, kurang ajar. Tak ada. Sabar.